masyarakat Bugis di Malaysia. Lebih-lebih lagi terkenal di negeri Sabah. Kuih ini dipanggil sebagai kuih sawala. Saya ni Anis Malaysia binti Imazi akan berkongsi tentang kuih sawala tersebut. Kuih sawala merupakan kuih tradisional yang dikenalkan oleh masyarakat Bugis pada satu masa dahulu. Sehingga sekarang, kuih tersebut masih digemari oleh masyarakat Sabah. Terdapat beberapa panggilan selain daripada sawala, seperti kuih petas dan juga kuih demplong. Kuih sawala dihidangkan apabila berlakunya perpindahan bagi masyarakat Sabah. Selain itu, apabila kita bagi meraihkan bayi yang baru tumbuh gigi pertamanya pada bahagian atas. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya akan menceritakan tentang latar belakang Bugis. Saya akan mulakan dengan sejarah awal Bugis Galigo. Kerajaan pertama Bugis mengikutlah Galigo ialah Wewang Riwuk, Lubuk dan Tompok Tika. Lubuk mendapat kedudukan istimewa kerana ia dianggap sebagai ketua Bugis di bidang ekonomi, penanaman padi sawah, pembuatan besi dan penggunaan kuda diperkenalkan. Dari segi agama, adat membakar mayat di sesetengah tempat mula diamalkan. Pada akhir abad ke-15, munculnya beberapa kerajaan baru menentang kerajaan Lubuk. Antaranya ialah Goa, Makassar, Boneh dan Wajok. Kematian Dewa Raja, seorang Raja Lubuk, menyebabkan perebutan dinasti untuk memerintah tanah Ugi. Goa bersekutu dengan Boneh menawan Lubuk dan sekaligus mempunyai pengaruh yang besar ke atas Sulawesi Selatan. Seterusnya, sejarah awal Bugis menurut keturunan Raja Haji Bugis di Semenanjung. Mereka mendapatkan bekalan logam atau biji besi yang berkualiti tinggi dari tanah Kadara. Pelabuhan itu sehingga kini dipanggil Melangkai. Maka selain berdagang berlaku juga perkahwinan campur sehingga muncul pelbagai suku kaum Bugis seperti Makassar, Wajoa, Boneh, Andrika, Mandar dan Tor Ugi dan lain-lain. Selain itu, mereka masih mengekalkan budaya atau amalan mengahwini puteri-puteri raja yang berdagang atau meminta bantuan perang dengan mereka. Contohnya boleh dilihat seperti Puteri Raja Aceh, Puteri Raja Perak. Selain daripada itu, pengislaman Bugis Sulawesi Selatan pada abad ke-16 mengalami suatu perubahan yang besar. Dalam tempoh masa ini, komuniti Bugis dan Makassar berjaya diislamkan oleh Abdul Makmur, seorang Minangkabau. Manakala pada pertengahan abad ke-16, Sulawesi Selatan dikuasai oleh Goa dan Boneh. Kerana kedua-dua negeri ingin meluaskan kuasa mereka, maka tercetuslah peperangan sesama mereka dan Boneh dikalahkan. Sebagai membalas dendam, seorang putera Boneh bernama Arung Palaka bersekutu dengan Belanda untuk menyerang Makassar. Pada tahun 1667 sehingga 1777, Makassar jatuh ke tangan Belanda dan ini menyebabkan migrasi Bugis ke Sumatera dan Tanah Melayu. Seterusnya, sejarah Bugis di Tanah Melayu. Peranan yang penting dalam sejarah di Tanah Melayu. Mereka terlibat secara langsung atau tidak langsung di dalam politik dan perbalahan negeri-negeri Melayu ketika itu, terutama sekali negeri Johor. Ia bermula apabila Daeng Lok Lok ingin memerintah Johor tetapi tidak dipersetujui oleh pemerintah negeri Johor Riau Lingga ketika itu, iaitu Raja Kecil. Ini menyebabkan Daeng Lok Lok atau Bendahara Husain meminta bantuan Raja-Raja Bugis untuk menempaskan Raja Kecil. Bermula dari sinilah campur tangan Bugis di Tanah Melayu. Malah Raja Ali, iaitu anak Daeng Celak, Raja Lumu, dinobatkan sebagai Sultan Selangor pertama. Akhir sekali, sedikit latar belakang tentang bahasa Bugis dan tulisan Bugis. Bahasa Bugis. Etnik Bugis mempunyai bahasa tersendiri dikenali sebagai bahasa Bugis, juga dikenali sebagai Ugi. Tulisan Bugis pula adalah tulisan disusun berdasarkan bentuk alam persekitaran tropika seperti bentuk gunung, bukit sungai, dalam bentuk mudah dan ringkas kerana kaedah penulisan sama ada menggunakan lidi atau kayu atau menggunakan badik atau kawali di atas daun
lontar atau digarit terus di atas tanah, dan batu untuk tujuan komunikasi di persekitaran hutan tropika yang mempunyai persamaan ketara dengan pelbagai tulisan di Asia Tenggara. Itu saja, terima kasih. Hai semua, hari ini saya akan beritahu anda bahan-bahan untuk membuat sawala. Pertama kita perlukan tepung pulut. Yang kedua kita perlukan tepung gandum. Seterusnya bahan-bahan yang berada di pinggan ni, gula, garam, gula Melaka, dan bahan seterusnya kelapa yang telah diparut, dan yang terakhir air kosong. Langkah yang pertama, masukkan 1 mangkuk tepung pulut ke dalam bekas. Langkah yang kedua, kita campurkan 2 sudu tepung gandum ke dalam bekas. Ianya bertujuan untuk mengurangkan letupan ketika goreng dan juga mengelakkan adunan kita melekat di dalam kuali. Langkah yang ketiga, kita campurkan 1 piring kelapa parut. Langkah yang keempat, kita masukkan separuh sudu garam. Seterusnya, di mana ada garam, mestilah ada gula. Jadi, kita masukkan 2 sudu gula untuk penambah penyedapan kuih sawala kita. Langkah kelima, kita campurkan air kosong ke dalam adunan kita. Sambil itu, kita gaulkan ke semua bahan-bahan yang telah kita campur tadi. Tuangkan air sikit demi sedikit ke dalam adunan kita. Gaulkan ke semua bahan hingga menjadi dough. Adunan dough tersebut hendaklah tidak terlalu lembek dan juga tidaklah terlalu padat dan keras. Jika adunan dough anda itu terlampau lembek, anda haruslah menambahkan sedikit tepung pulut ke dalam adunan. Dan jika dough anda itu terlampau keras pula atau padat, anda perlulah menambah sedikit air ke dalam adunan anda. Dan gaulkanlah hingga sebati dan membentuk seperti dough. Langkah yang keenam, iaitu kita hendaklah membentuk kuih kita dengan bentuk yang bujur. Caranya, kita mencubit sedikit dough lalu membulatkannya dan menggentelkannya sehingga menjadi bentuk bujur. Jadi inilah hasilnya setelah kami bertukar lemus menggentelkan dough itu. Cantik tak? Kemudian kita panaskan minyak. Okey, minyak tu dah nampak macam glup-glup-glup. Kita letak kuih kita satu persatu dengan perlahan-lahan. Nanti kalau letak kasar-kasar dia merecik-recik. Habis tangan nak kahwin nanti ada parut. Kemudian kita pisahkan kuih yang melekat di antara kuih. Kita cocok kat tengah tu. Lepas tu kita macam genye-genye sikit biar dia terlerai. Okey, dah terlerai. Nampak kan? Kemudian kita biarkan dia selama 2 minit dan tunggu dia menjadi warna keperang-perangan seperti ini. Barulah kita boleh angkat. Dan kita toastkan minyak, bagi minyak tu turun. And then kita boleh letak tepi dulu untuk bahagian seterusnya. Seterusnya kita nak buat salutan kuih sawala. Caranya, tuangkan 1 cawan air kosong ke dalam kuali. Kemudian kita letakkan 2 keping gula Melaka ke dalam air rebusan di dalam kuali. Kemudian kita kacau-kacau gula Melaka tadi sehinggalah larut. Kemudian letakkan daun pandan ke dalam larutan gula Melaka tadi dan kita kacau balik. Tujuannya untuk menaikkan seri bauan kuih kita supaya lagi sedap dan mantap. Kemudian kita tambahkan 2 sudu gula ke dalam larutan gula Melaka tadi
dan kacau-kacau lagi sehingga dia sebati. Kacau-kacau, kacau-kacau. Seterusnya, keluarkan daun pandan setelah air gula kita mendidih dan berbuih seperti ini, dan kita kena teruskan kacau-kacau ya. Kemudian, masukkan kuih sawala yang telah digoreng. Gaulkan kuih itu dan pastikan keseluruhannya disaluti oleh gula melaka. Tutup api dan gaulkannya seperti biasa sehingga kering. Setelah nampak kuih itu sempurna disaluti oleh gula melaka, maka kita bolehlah menghidangkannya. Ha korang, inilah kuih sawala. Kuih ni berasal daripada Bugis. Nampak tak? Warna dia coklat-coklat keperangan sebab dah salut dengan gula melaka tadi. Mari kita rasa. Ha, nampak tak? Yeah, kita rasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam itu ada rasa-rasa isi kelapa dan rasa manis-manis sebab tadi kita dah salut gula melaka kan? Sedap sangat-sangat. Korang boleh cuba. Resepi ni sangatlah senang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adri Hanzalah akan menerangkan beberapa kepentingan menghormati dan memahami kepelbagaian dalam kaum. Kepelbagaian budaya adalah sebuah warisan yang ditinggalkan. Banyak organisasi memperjuangkan dengan cara memelihara dan mempromosi budaya. Kita sebagai rakyat Malaysia hidup dalam kalangan masyarakat yang majmuk. Kita hendaklah menghormati dan memahami sesama kaum supaya timbul rasa kasih sayang dan hubungan dapat dieratkan. Kita juga akan hidup dengan lebih aman dan harmoni kerana tidak akan berlakunya masalah-masalah kecil disebabkan pergaduhan dan rasa hasad dengki. Kita juga akan hidup bekerjasama untuk membangunkan sebuah tempat. Kita juga akan lebih bertolak ansur walaupun dengan masyarakat yang berbilang kaum. Dengan kepercayaan mereka yang berbeza, agama yang dianuti juga berbeza, kita akan dapat berlapang dada untuk menerima pandangan dan pendapat daripada mereka semua. Sebagai contoh, masyarakat yang berganding bahu dalam menyelesaikan sebuah masalah adalah apabila berlakunya banjir di Malaysia baru-baru ini, setiap manusia berganding bahu untuk membersihkan kawasan setempat tanpa mengira warna kulit, agama dan kepercayaan masing-masing. Mereka bekerjasama kerana mereka sedar bahawa setiap manusia adalah sama dan layak dilayani dengan baik. Seterusnya, setiap etnik mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Apabila masyarakat berbilang kaum bekerjasama dalam perniagaan, mereka akan dapat lebih menstabilkan ekonomi negara dan membangunkan ekonomi dengan lebih besar. Sebagai contoh, rakyat Cina yang biasanya memonopoli perniagaan akan mengambil anak Melayu remaja untuk sebagai pekerja mereka. Melayu muda lebih berdedikasi dalam bekerja kerana mereka ingin menstabilkan ekonomi masing-masing dan membanggakan ibu bapa mereka. Dengan adanya kerjasama yang sedemikian, tolak ansur dan toleransi antara kaum yang berlainan akan menjamin kestabilan ekonomi kerana masing-masing mempercayai akan kelebihan masing-masing dan tidak memandang rendah akan kaum yang lain. Dengan menghormati dan memahami kepercayaan orang lain, kita akan lebih mendapat pelbagai kebaikan. Justru hendaklah kita menghormati dan tidak memandang rendah akan orang lain. Sebagai tambahan, kepelbagaian etnik adalah orang yang berlainan dalam masyarakat yang sama. Mereka mempunyai agama, budaya, makanan tradisional yang berbeza. Selain itu, kepelbagaian linguistik pula adalah adanya bahasa-bahasa yang berlainan dalam ruang geografi yang sama. Dengan menghargai bahasa dan kehidupan masyarakat yang berlainan, kita akan dapat lebih menghargai dan mempelajari cara hidup orang lain tanpa memandang rendah terhadap masyarakat-masyarakat yang berbeza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Mahali. Saya akan menyambung perbicaraan sahabat saya Muhammad Adri Hanzalah berkenaan kepentingan memahami dan menghormati kepelbagaian dalam masyarakat.
Kepentingan yang akan saya utarakan pada hari ini adalah dapat memupuk semangat perpaduan dalam masyarakat. Seperti mana yang kita ketahui, perpaduan merupakan satu elemen yang sangat penting dan perlu diterapkan dalam setiap diri masyarakat di negara kita. Hal ini bertujuan dalam membina sebuah masyarakat dan negara yang hidup dalam aman dan harmoni. Setiap rakyat Indonesia perlulah bersedia untuk mempelajari, memahami dan menerima dengan minda yang terbuka segala adat resam dan budaya yang diamalkan oleh kaum masing-masing atau agama masing-masing, bagi mengelakkan berlakunya penindasan seperti di Afrika atau yang bahkan di Malaysia juga pernah berlaku, iaitu rusuhan kaum di mana peristiwa 13 Mei. Oleh itu, budaya melentur bulu biarlah dari rebungnya perlulah dipraktikkan dalam diri anak-anak dari sejak kecil lagi dalam menanam dan menyemai sifat semangat perpaduan dalam diri mereka. Sebagai contoh, di sekolah, lagu kebangsaan dinyanyikan dan rukun negara dijadikan sebagai ikrar dalam mendisiplinkan diri. Maka dengan demikian mereka akan menyedari akan kepentingan bersatu padu dan saling hormat menghormati antara satu sama lain. Oleh itu, kita hendaklah bersatu padu dan berganding bahu dalam menyemai semangat perpaduan dalam masyarakat. Ingin saya tegaskan bahawa kepelbagaian dalam masyarakat bukanlah satu ancaman, tapi merupakan satu keunikan bagi negara kita. Kepentingan yang seterusnya adalah ia dapat memupuk sifat toleransi dalam masyarakat. Sifat toleransi merupakan salah satu dasar dalam mewujudkan perpaduan dalam masyarakat yang berbilang kaum. Toleransi juga membawa maksud kebebasan untuk mana-mana agama untuk mengamalkan ajaran masing-masing selagi ianya tidak mengganggu ketenteraman individu atau agama lain. Sifat toleransi juga dapat mengelakkan berlakunya konflik dan atau permusuhan. Apabila sifat toleransi dapat diamalkan, ia dapat meningkatkan kesefahaman terhadap adat resam dan budaya masyarakat lain. Bahkan dapat berinteraksi dan bekerjasama bersama mereka. Dalam erti kata lain, sifat toleransi ini dapat melahirkan masyarakat yang hidup dalam keadaan selamat dan harmoni dan mampu menangani konflik yang mungkin akan berlaku. Bab kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Pepatah ini dapat direalisasikan melalui kerjasama yang tidak berbelah bagi antara semua kaum dan agama. Sebagai contoh, kaum India menghormati dan bersifat terbuka dengan budaya yang diamalkan oleh kaum Melayu dan Cina.